bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, tuntutlah ilmu walaupun di negara Cina, kerana menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Dan sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayapnya bagi para penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka tuntut. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam di mana kita akan memperdengarkan bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diambil daripada sebuah kitab yang bertajuk 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama, susunan Syekh Kiai Muhammad Syukri bin Yunus Al-Banjari, terjemahan dan huraian Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Maliki rahimahumullah ta'ala. Hadis yang ketujuh tentang kelebihan ilmu dan juga ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuntut ilmu itu satu kewajiban. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam utlubul ilma walau bis-sin fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslim innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub akhrajahu Ibnu Abdul Barr. Daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, tuntutlah ilmu walaupun di negara Cina, kerana menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Dan sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayapnya bagi para penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka tuntut. Hadis riwayat Ibnu Abdul Barr. Hadis ni tuan-tuan, yang pertama sekali hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif, hadis yang lemah. Ada sebahagian yang menilai hadis ini sebagai palsu, tapi penilaian hadis itu tersasar. Hadis ini tidak sampai pada kedudukan hadis palsu. Dia berada pada kedudukan hadis lemah. Jadi bila kita berbicara tentang hadis lemah, ada beberapa perkara yang penting untuk kita faham. Iaitu hadis lemah itu tuan-tuan, walaupun istilahnya lemah, yang menampakkan bahawa lemah, negatif, tetapi itu tidak bermakna hadis lemah itu tidak ada langsung fungsi dan juga peranannya. Hadis itu walaupun namanya lemah, tidak bermakna hadis itu boleh dilemparkan begitu sahaja. Tetapi menurut para ulama muhaddithin, hadis yang dhaif, hadis yang lemah itu masih ada beberapa ruang lingkup yang boleh diamalkan. Perkara ini ditegaskan oleh seorang ulama, bukan seorang ulama, ramai ulama. Salah seorangnya yang terkenal adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi tegaskan perkara ini dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi, dalam kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi, dan kalau tak silap kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi pun sebut perkara yang sama. Kata Imam Nawawi, sepakat ulama hadis bahawa hadis lemah itu boleh diamalkan dalam bab fadail amal. Jadi Imam Nawawi menukilkan kesepakatan, maksudnya ulama hampir sepakat, kata hadis dhaif ini boleh diamalkan dalam ruang lingkup yang terbatas, iaitu fadail a'mal. Jadi kalau di sana ada orang beranggapan hadis lemah ini kita campak sahaja, kita tolak tepi, kita pulaukan, maka itu pandangan yang bercanggah dengan kesepakatan para ulama.
Jadi untuk menghuraikan kenapa ulama berpandangan hadis palsu itu still boleh pakai walaupun namanya palsu. Untuk menghuraikan tu kena buka kitab-kitab mustalah hadis, kitab-kitab hadis dan sebagainya. Cukuplah tuan-tuan dan puan-puan kalau kita datangkan satu fikrah. Kita sedia maklum bahawa agama Islam berdiri di atas dua tonggak utama. Tonggak pertama adalah Al-Quran yang merupakan kalamullah. Tonggak kedua adalah As-Sunnah Nabawiyah yang merupakan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama usul fiqh menjelaskan bahawa Al-Quran dan juga As-Sunnah, dua-dua ini termasuk dalam kategori wahyu. Ada sebagian orang ingat, oh wahyu ni maksudnya Quran sahaja. Actually wahyu itu Al-Quran dan juga Sunnah. Sunnah pun termasuk wahyu. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW telah bersabda, Inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya saya telah dikurniakan dengan Al-Quran dan yang serupa dengannya. Ulama kata yang dimaksudkan serupa dengan Quran ini adalah hadis, As-Sunnah. Jadi sunnah ni pun termasuk dalam kategori wahyu. Tinggal lagi bukan wahyu yang kalau kita baca itu mendapat pahala seperti Quran. Kalau Quran kita baca setiap huruf dapat pahala. Kalau hadis dapat kita baca setiap huruf tak dijanjikan pahala. Quran itu berbeza, boleh baca dalam sembahyang, boleh baca Fatihah, boleh baca surah-surah tertentu. Adapun hadis kalau dibaca dalam sembahyang batal lah tuan-tuan. Jangan pula time sembahyang sekali lagi baca hadis pula. Ustaz kata wahyu, dia kata baca hadis dalam sembahyang, batal. Ada beza Quran dengan sunnah. Memang ada beza, kita pun tahu. Quran nombor satu, sunnah nombor dua. Tapi daripada sudut kedua-duanya dicop sebagai benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama kata kalau Quran itu dipanggil hadis wahyu, wahyu yang dibaca. Adapun hadis ini wahyu yang tidak dibaca, dengan erti kata tidaklah membaca hadis itu mendapat pahala setiap satu huruf seperti Quran. Jadi ceritanya Islam berdiri di atas wahyu. Yang pertama Quran, yang kedua hadis. Kalau namanya Quran, sangat jelas Quran itu berada dalam mushaf 30 juzuk. Itulah bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah surah An-Nas akhir, itu adalah Al-Quran 30 juzuk, 114 surah, 6,236 ayat lebih kurang. Okey, Quran. Kalau as-sunnah ni macam mana tuan-tuan? Berapa banyak sunnah yang kita nak jadikan dia sebagai sandaran dalam perundangan Islam, dalam syariat Islam? Maka ulama menyusun di sana ada 6 kitab hadis yang dinamakan dengan istilah Kutubus Sittah. Kutubus Sittah, kitab yang 6. Sittah tu maksudnya 6 tuan-tuan. Kutubus Sittah. Jadi Kutubus Sittah inilah kitab hadis yang paling induk, yang paling utama, yang digunakan dalam membina perundangan syariat Islam. Dia bukan setakat 6 sahaja, banyak lagi belakang tu. Tinggal lagi yang paling utama ada 6. Yang paling induk tu ada 6. Bermula dengan yang pertama daripada 6. Yang pertama daripada 6 ni adalah kitab Sahih Al-Bukhari, yang kita selalu dengar namanya. Sahih Al-Bukhari nombor 1. Nombor 2 Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni dua kitab yang paling utama dalam 6 kitab tersebut. Kedua-dua kitab ini tuan-tuan hanya menghimpunkan hadis-hadis yang sahih sahaja. Kalau kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nak mencari hadis daif, hadis lemah dalam tu, memang takkan jumpa. Sebab dia syarat hadis, dua kitab itu memang dikarang untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih sahaja. Okey, 2 ya, settle. Daripada 6 ni kan, 2 Bukhari, Muslim, settle. Hadis sahih sahaja. Baki kita ada 4 lagi. Perkara yang saya tengah sebut ni sangat bagus kalau kita boleh ingat
dan kita tahu maklumat serba sedikit tentang ni, kerana saya anggap mengetahui 6 kitab hadis 6 kitab utama hadis ni, anggaplah ini termasuk dalam general knowledge dalam Islam. Ini termasuk pengetahuan yang asas, yang basic. Jadi perlu kita tahu, ada 6 kitab yang paling asas ilmu hadis, dan banyak lagi kitab-kitab hadis yang lain. 2 yang terawal, Bukhari dan juga Muslim, yang hanya menghimpunkan hadis sahih sahaja. Dalam tu tak ada hadis lemah ataupun hadis dhaif. Baki kita ada 4. 4 ni pun biasanya kita dengar dekat telinga kita. Kita dengar daripada radio, kita dengar daripada televisyen, mungkin tazkirah ataupun ceramah kita dengar. 4 lagi kitab hadis yang berbaki. Yang pertama adalah Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud. Yang kedua, Sunan Tirmizi. Yang ketiga, Sunan Nasa'i. Yang keempat, Sunan Ibnu Majah. Jadi 4 kitab yang sunan ni, kitab yang sunan yang 4, yang merupakan antara kitab-kitab hadis paling utama dan paling induk dalam syariat Islam. 4 kitab ini tidak hanya mengumpulkan hadis sahih. Yang 2 tadi, Bukhari Muslim, memang hadis sahih sahaja dalam tu. Okey. 4 yang berbaki, dia bukan hanya mengumpulkan hadis sahih. Dalam ni ada hadis sahih, ada hadis hasan yang sederhana, ada pula hadis dhaif, iaitu hadis lemah. Kalau kita bersetuju, kita kata, Ustaz, kita tak payahlah gunakan hadis dhaif, nama pun lemah, kita campaklah jauh-jauh. Kalau kita setuju tuan-tuan, maka kita perlu bersetuju bahawa separuh daripada kita hadis yang sebutkan tadi kena tolak tepi. Separuh daripada Abu Daud, separuh daripada Tirmizi, separuh daripada Nasa'i, separuh daripada Ibnu Majah kena tolak tepi. Adakah Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah yang mereka itu imam dalam bidang hadis? Adakah mereka imam ni ada ni? Adakah mereka sengaja atau tak sengaja letakkan hadis dhaif ini dalam kitab-kitab mereka? Takkan tak sengaja tuan-tuan. Mereka ini imam dalam bidang hadis. Masing-masing daripada mereka, dalam otak mereka tu menghafal 200,000 hadis. Mereka adalah ulama yang pakar di dalam membezakan mana sahih, mana tak sahih. Jadi mustahillah mereka masukkan hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka itu dalam keadaan mereka tak sengaja. Dalam keadaan mereka tak tahu. Mustahil. Tak masuk akal. Jadi mereka sengaja masukkan hadis dhaif dalam kitab tersebut. Mereka tahu ini hadis dhaif dan mereka still masukkan dalam kitab-kitab hadis tersebut. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan hadis dhaif itu ada peranan, ada tugasan di dalam beberapa ruang lingkup yang terbatas. Tidak boleh kita setuju dengan kenyataan hadis dhaif itu kita campak macam tak ada apa-apa peranan. Tak boleh. Jadi kami-kami yang belajar ilmu hadis ni, kami membawa satu agenda bahawa hadis dhaif, hadis lemah mesti dibezakan dengan hadis palsu. Perbezaannya cukup ketara. Hadis tu lemah tapi still dia adalah hadis. Hadis palsu, nama je hadis, pada hakikatnya dia bukanlah hadis. Dia bukanlah kata-kata Nabi SAW. Jangan samakan hadis lemah dengan hadis palsu. Dia dua benda yang sangat berbeza. Hadis palsu, yes, kita kata langsung tak boleh guna. Dalam apa benda pun kita tak boleh guna hadis palsu. Nama pempalsu. Orang yang membuat hadis palsu berdosa besar. Orang yang menyebarkan hadis palsu dosa besar. Jadi hadis palsu lain. Mesti perlu dibezakan dengan hadis dhaif. Kita tak nak kita terpengaruh dengan sebahagian orang yang membawa pandangan, oh hadis dhaif ni sama macam hadis palsu, kita tolak dua-dua. Tak boleh. Ini bercanggah dengan prinsip ramai daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, di antaranya Imam Nawawi seperti yang saya sebutkan tadi. Baik tuan-tuan, itu cerita basic-basic je pun, itu muqaddimah. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang saya sampaikan. Jadi
Hadis yang kita bacakan tadi dia adalah hadis dhaif, tetapi memandangkan hadis itu menceritakan tentang fadilat ilmu, maka dia termasuk dalam konsep fadail a'mal yang kita diharuskan untuk beramal dengan hadis dhaif pun tak ada masalah. Jadi hadis ni hadis dhaif tapi tak ada masalah sebab ceritanya tentang hadis ceritanya tentang kelebihan-kelebihan amalan, fadail a'mal. Okey. Jadi apa cerita hadis ni tuan-tuan? Ceritanya Nabi SAW menyeru umatnya. Kata Nabi, tuntutlah ilmu walaupun ke negara China. Utlubul ilma walau bis-Sin. Ya. Nabi kata, pergilah menuntut ilmu walaupun pergi ke negara China. Jadi pastilah suruhan Nabi suruh pergi menuntut ilmu walaupun ke negara China. Suruhan ini tidak bermaksud dia secara literal, secara zahir. Bukan suruh kita dah baca hadis ni pada malam ni, besok ramai-ramai tempat tiket pergi ke China. Bukan maksud macam tu. Kalau hari ni kita bayar pun tiket orang, kita belikan tiket percuma untuk orang suruh pergi China pun dia tak nak pergi. Sebab apa? Sebab takut kena Covid. Negara asal Covid kat situ kan. Jadi bila Nabi kata tuntutlah ilmu walaupun ke China, bukan bermaksud kena pergi China untuk menuntut ilmu. No, bukan tu maksud dia. Jadi hadis ini tidak boleh difahami secara zahir. Jadi apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni, pertama, ulama menyatakan maksudnya, Nabi nak maksudkan pergilah menuntut ilmu walaupun kamu terpaksa mengembara ke satu tempat yang sangat jauh. Hadis ini diungkapkan di tanah Arab. Dan pada zaman itu, tanah Arab nak pergi menuju ke negara China, itu tuan-tuan dan puan-puan satu perjalanan yang cukup jauh. Kalau daripada Mekah nak pergi Madinah pun zaman Nabi 3 bulan. Merentas padang pasir, naik unta, daripada Mekah ke Madinah pun dah cukup lama dah. Agak-agak daripada Mekah nak pergi China berapa lama tuan-tuan? Bukan ada kapal terbang zaman itu. Kenderaan yang paling laju kuda ataupun unta. Daripada semenanjung Arab nak pergi China, itu perkara yang sangat luar biasa pada zaman tersebut. Dengan macam-macam kesusahan, merentas padang pasir, dengan tiada bekalan air dan juga makanan, dengan macam-macam mara bahaya di pertengahan jalan, dengan perompak di tengah jalan, dengan haiwan-haiwan buas. Boleh jadilah tuan-tuan, orang kalau nak travel daripada semenanjung Arab pada zaman dulu sampai ke China, hakikatnya dia mempertaruhkan nyawa dia. Boleh jadi di pertengahan perjalanan dia itu, dia mati disebabkan banyak faktor-faktor yang kita sebutkan tadi. Tak cukup air, tak cukup makanan, ataupun diserang dengan perompak, ataupun diserang dengan binatang buas. Macam-macam masalah. Jadi nak travel daripada semenanjung Arab pergi China itu adalah sesuatu yang membabitkan nyawa. Tapi Nabi SAW menekankan, kalaupun kamu terpaksa travel sampai China, sampai mempertaruhkan nyawa, sampai kamu terpaksa menggadaikan nyawa pun pergilah. Pergilah menuntut ilmu walaupun terpaksa menggadaikan nyawa. Inilah motivasi yang Nabi SAW suntik ke hati umat Islam. Maka tak pelik zaman dulu, benar-benar ada orang mengembara ke merata dunia, pergi mencari ilmu. Imam Al-Bukhari yang kita sebut tadi, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Ibn Majah, semua daripada mereka meninggalkan kampung halaman mereka, menaiki unta, pergi mencari hadis beribu batu tuan-tuan, jauh. Kenapa mereka pergi? Sebab Nabi kata, pergilah menuntut ilmu walaupun tempat itu jauh, walaupun boleh membahayakan nyawa, walaupun kamu mempertaruhkan nyawa, pergi menuntut ilmu. Kalaulah ini motivasi
baginda Nabi SAW suruh penuntut ilmu daripada semenanjung Arab pergi tempat yang jauh. Tapi kalau hari ini tuan-tuan, umat Islam tidak berjaya beramal dengan hadis ini, alangkah ruginya. Daripada rumah kita nak pergi ke satu-satu tempat untuk tujuan kita menuntut ilmu tu berapa jauh sangat. Daripada rumah kita nak datang masjid, ada majlis ilmu, ada kuliah agama, ataupun daripada rumah kita nak pergi ke tempat-tempat lain, ada ceramah untuk nak menuntut ilmu pengetahuan, berapa jauh sangat. Nabi kata kalau daripada semenanjung Arab pun kau pergilah ke China untuk menuntut ilmu, tak ada masalah. Ya, kalau hari ini kita rasa letih, kita rasa penat, kita rasa jemu, bosan untuk daripada satu tempat nak pergi ke satu tempat yang sangat dekat, itu pun rasa tak bermotivasi. Pada hakikatnya kita cukup jauh daripada saranan Nabi SAW. Jadi maksud pertama bila Nabi kata pergilah ke China untuk menuntut ilmu, maksud pertama Nabi nak memberi maksud tempat yang jauh. Pergilah, mengembaralah kamu walaupun ke tempat yang jauh sekali demi nak menuntut ilmu. Itu nombor satu, kepahaman terhadap hadis ini. Kepahaman nombor dua yang ulama huraikan, maksud Nabi bila sebut negara China itu maksudnya Nabi nak maksudkan negara bukan Islam. Jadi maksudnya Nabi nak kata pergilah kamu menuntut ilmu walaupun di negara yang bukan Islam. Jadi hadis ini menjadi bukti seseorang Muslim kalau di sana ada setengah ilmu yang takkan mampu dipelajari melainkan di negara orang kafir, tetap wajib hukumnya orang Islam itu pergi belajar di negara orang kafir tadi. Hukum dia wajib pergi belajar. Maksudnya tak ada halangan untuk menuntut ilmu walaupun di negara orang yang bukan orang Islam. Tu. Jadi dua kepahaman. Pertama, Nabi nak maksudkan China ini negara yang jauh. Okey. Yang kedua, Nabi nak maksudkan China ini adalah negara orang bukan Islam. Jadi Nabi kata pergilah menuntut ilmu walaupun di negara bukan orang Islam. Nombor dua. Nombor tiga, menurut sebahagian ulama zaman kontemporari, Nabi sengaja sebut istilah negara China sebab Nabi nak menunjukkan carilah ilmu kepakaran. Sebab China ni tuan-tuan, hari ini kalau kita tengok China, dia adalah satu negara yang memiliki pelbagai kepakaran yang tak ada pada negara lain. Macam-macam kepakaran dipegang oleh China. Jadi zaman dulu, kalau Nabi kata China, hari ini kita boleh faham lebih lagi. Kenapa Nabi sebut China? Hari ini kita faham bila melihat China itu macam-macam kepakaran yang dia pegang. Maka Nabi nak maksudkan pergilah mencari ilmu kepakaran walaupun kamu terpaksa pergi ke negara seumpama China. Jadi di sana ada tiga sudut pandang. Kenapa Nabi mention negara China bukannya negara-negara lain? Baik tuan-tuan, terpulangkan kita nak tiga-tiga ni insya-Allah betul lah. Ini huraian para ulama dalam menjelaskan kenapa Nabi sebut pergilah menuntut ilmu ke negara China. Okey. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, kata Nabi, kerana menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini juga satu hadis yang begitu sering kita dengar. Mungkin daripada kecil kita selalu dengar bahawa menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Cuma di sini akan timbullah satu persoalan. Bila Nabi SAW bersabda wajib menuntut ilmu, maka persoalan dia, ilmu yang manakah hukum dia wajib? Ilmu ni tuan-tuan terlalu luas. Ilmu ni macam-macam jenis. Hari ni kalau kita tengok di satu-satu universiti itu mungkin ada puluhan ataupun ratusan cabang-cabang ilmu. Ada ilmu perubatan, ada ilmu ekonomi, ada ilmu politik, ada ilmu agama, ada ilmu bahasa, ada ilmu sebutlah ilmu sejarah, macam-macam ilmu. Setiap satu ilmu ni pula dia akan pecah kepada puluhan jenis ilmu-ilmu yang lain.
Tengok ilmu bahasa, ada bahasa Melayu, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Tamil, ada bahasa Cina, ada bahasa Perancis. Tengok sejarah, ada sejarah sekian-sekian, ada sejarah negara ni, ada sejarah negara ni. Jadi soalan di sekarang ni, begitu banyak ilmu yang berselerak di dunia ini, ilmu yang mana satu Nabi kata wajib belajar? Adakah maksud dia semua ilmu yang saya sebutkan tadi wajib belajar? Tuan-tuan, kita hidup 1000 tahun pun tak cukup untuk belajar semua ilmu tadi. Nak belajar semua ilmu tu, kita hidup 1000 tahun pun belum tentu cukup. Sebab ilmu itu terlalu luas. Jadi, dengan ilmu, dengan umur yang singkat, apa yang Nabi suruh kita belajar ni? Ilmu apa yang hukumnya wajib? Maka ada setengah orang dia kata ilmu agama, dia kata. Betul lah tu, ilmu agama betul. Tapi bukan keseluruhan ilmu agama itu adalah wajib dipelajari. Kalau kita bawa cerita ilmu agama ni tuan-tuan, ilmu agama ni sahaja pun dah cukup meluah dah. Ambil ilmu Quran contoh. Ilmu Quran sendiri pecah kepada macam-macam jenis cabang ilmu. Ada kena belajar bahasa Arab, ada kena belajar sastra bahasa Arab, ada kena belajar ilmu tafsir, ada kena belajar asbabun nuzul, ada kena belajar ilmu nasikh mansukh. Ilmu Quran, ilmu hadis, Masya Allah, lagi banyak cabang-cabang ilmu hadis. Ada ilmu jarh wa ta'dil, ada ilmu takhrij, ada ilmu rijal, ada ilmu illal, ada ilmu nasikh wal mansukh, macam-macam ilmu hadis. Ilmu fiqh, macam-macam ilmu fiqh. Ilmu tasawuf, macam-macam cabang ilmu tasawuf. Jadi ilmu agama itu pun dah cukup begitu banyak, sehingga peringkat kalau orang tu 50 tahun belajar ilmu agama pun belum tentu dia boleh cover semua ilmu tadi. So once again kita ada timbul persoalan yang sama. Kalau kata ilmu agama wajib dipelajari, okey, nak tahu ni tang mana ilmu agama yang wajib belajar, tang mana yang tidak wajib belajar. Jadi menjawab persoalan ini tuan-tuan, boleh kita katakan hampir sepakat ulama Islam menyatakan ilmu yang wajib dipelajari itu terbahagi kepada tiga je ilmu yang wajib dipelajari, ataupun senang kita nak bagi faham dipanggil dengan istilah ilmu fardhu ain. Tiga ni. Yang pertama daripada tiga ini adalah ilmu fiqh, ilmu hukum hakam. Ilmu hukum hakam iaitu ilmu fiqh, mempelajari tentang ibadat-ibadat yang wajib seseorang itu laksanakan. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Jadi tanpa ilmu fiqh tidak akan terlaksana ibadat-ibadat wajib itu dengan sempurna. Ilmu fiqh nombor satu. Ilmu wajib nombor dua adalah dipanggil ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah, iaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Juga dikenali sebagai ilmu ma'rifatullah, mengenali sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Nabi, sifat-sifat yang mustahil bagi Nabi. Senang ceritalah tuan-tuan, ilmu fiqh tadi dia cover 5 rukun Islam. Tak ada ilmu fiqh ni, 5 rukun Islam tidak akan terlaksana. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, termasuk syahadah. Ilmu tauhid pula dia cover 6 rukun iman. Tak belajar ilmu tauhid betul-betul, takkan tahu macam mana cara beriman kepada Allah, macam mana cara beriman kepada kitab-kitab, macam mana cara beriman kepada para malaikat, macam mana cara beriman kepada rasul-rasul, macam mana cara beriman kepada hari akhirat, macam mana cara beriman kepada qada dan juga qadar. Jadi yang selesaikan 6 rukun iman ini itu adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Kalau tak belajar, tak selesai ilmu rukun iman kita yang 6, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi fiqh dengan tauhid. Nombor 3, ilmu nombor 3 yang ulama kata adalah wajib dipelajari, itu dinamakan dengan ilmu tasawuf, atau setengah orang dipanggil dengan ilmu tazkiyah, atau setengah orang panggil ilmu
hati. Panggillah apa pun nama, tak ada masalah. Nama tak ada masalah. Yang pentingnya ilmu yang mengajarkan seseorang itu menjaga hati daripada dosa-dosa dalam. Maksiat hati. Seperti mana anggota badan boleh buat maksiat, hati pun ada maksiat dia tersendiri. Hati pun boleh buat maksiat. Hati boleh riak, hati boleh ujub, hati boleh hasad dengki dengan orang, hati boleh pandang rendah pada orang. Ada maksiat-maksiat dia. Jadi ilmu tasawuf itu adalah dipelajari untuk mengelakkan daripada maksiat hati. Tak belajar ilmu tasawuf itu menyebabkan orang itu boleh terjebak melakukan dosa hati. Setengah orang dia lupa. Dia ingat dosa ni mesti maksudnya mencuri, membunuh, mengumpat. Dia tu lupa ada juga dosa-dosa yang berkaitan dalam hati yang orang tak nampak, orang tak sedar. Tuan-tuan. Baik, jadi 3 jenis ilmu yang kita sebutkan tadi, itulah ilmu yang termasuk dalam hadis Nabi SAW, menuntut ilmu adalah wajib. Jadi ilmu yang dimaksudkan oleh hadis Nabi di sini adalah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni tuan-tuan, selagi tak selesai hukum seseorang itu berada dalam keadaan dosa, tak selesai ilmu fardu ain ini, maka orang itu berada dalam keadaan dosa. Kenapa berada dalam keadaan dosa, tuan-tuan? Sebab Nabi kata wajib belajar. Maksudnya kalau tak belajar, berdosa lah. Senang je. Nabi kata menuntut ilmu adalah wajib. Sekarang ni kalau tidak menuntut ilmu, maka dia berdosa. Sebab itulah juga ulama telah menetapkan bahawasanya seseorang yang menuntut ilmu pengetahuan sebenarnya itu lebih afdal daripada segala amalan-amalan sunat. Menuntut ilmu fardu ain itu hukumnya wajib. Amalan-amalan lain yang hukumnya sunat masih di bawah kedudukan dia. Kalau ada ustaz duduk mengajar di sini, mengajar fiqh ataupun tauhid ataupun tasawuf, ada orang kat belakang duduk baca Quran, itu tandanya dia belum faham lagi. Belajar ilmu fardu ain yang ustaz ajarkan di sini itu terlebih afdal daripada baca Quran atau solat sunat atau berzikir, sebutlah apa benda pun, tak ada masalah. As long dia adalah sunat, maka dia berada di bawah proses menuntut ilmu yang hukumnya wajib. Kenapa macam tu, ustaz? Macam mana baca Quran tu masih di bawah daripada menuntut ilmu pengetahuan? Macam mana menuntut ilmu tu lebih mulia daripada baca Quran? Senang je, baca Quran sunat, menuntut ilmu wajib. Yang wajib mestilah lagi mulia daripada sunat. Sebab tu banyak ulama-ulama zaman dulu banyak menukilkan tentang perkara ini. Sebab tu saya kata menuntut ilmu fardu ain terlebih aula, terlebih afdal, terlebih mulia daripada melakukan apa jua amalan sunat. Kalau solat wajib, dia dah satu level dengan fardu ain. Ni wajib, ni wajib. Kalau solat, dia wajib dan dia tertakluk pada waktu-waktu tertentu, maka dia kena settle dulu. Solat tu wajib dilaksanakan dalam waktu dia, jadi kena settle solat dalam waktu dia. Menuntut ilmu wajib, tapi dia tak terikat dengan waktu. So lepas sembahyang wajib, bolehlah terus menuntut ilmu, tak ada masalah. Tapi menuntut ilmu dengan solat sunat, menuntut ilmu dengan baca Quran, menuntut ilmu dengan berzikir, menuntut ilmu lebih wajib lagi daripada semua amalan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kepahaman orang berilmu. Ini kepahaman orang berilmu. Dan ilmu tu pula ada ilmu fardu ain, ada namanya ilmu fardu kifayah, ada dengan ilmu yang sunat dipelajari. Maka mendahulukan ilmu fardu ain itu adalah hukumnya wajib. Ini pun satu perkara yang ada kalanya orang tersilap pandang. Bila kita buat, kita kata ni contohnya ada kelas Taranum contoh, ramai datang nak mengaji ilmu Taranum. Tapi bila kita kata ini ada kelas tauhid,
ni ada kelas fiqh, ni ada kelas tasawuf, maka tinggal 5 orang ya. Yang taranum tadi 50 orang. Maka di sini adalah satu kesilapan. Sebab apa? Sebab ilmu yang fiqahnya, tasawufnya, tauhidnya, itu kalau tak belajar, hukum dia berdosa. Ini namanya ilmu fardu ain. Kalau tak belajar, maka dia berdosa. Dia berdosa sebab apa? Sebab bila dia tak belajar 3 ilmu ini, akan membawa dia kepada hancurnya ibadat. Tak belajar fiqah, hancur ibadat. Tak belajar tasawuf, hancur hati. Tak belajar tauhid, hancur keimanan dia. Dia tak tahu macam mana nak beriman kepada Allah. Jadi kalau dia tinggalkan ilmu fardu ain, tapi dia tumpu pada satu bidang ilmu yang bukan fardu ain, maka itu satu perkara yang tak betul. Maka apa pilihan yang kita ada? Pilihan yang kita adalah belajar ilmu taranum, tak ada masalah. Belajarlah ilmu-ilmu lain, tak ada masalah. Bukan salahnya pada belajar ilmu-ilmu tadi, tapi salahnya adalah belajar ilmu ini tapi meninggalkan fardu ain. Ini silap. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, ilmu fardu ain mesti diutamakan, berada di top of the list, mesti nombor 1. Pada masa yang sama belajarlah ilmu-ilmu lain, tak ada masalah. Macam-macam ilmu, penting juga ilmu taranum, penting ilmu tajwid, penting ilmu faraid, penting belajar ilmu-ilmu lain, tak ada masalah. Jadi di sini perlu kita, maksudnya jelas, bila Nabi SAW berkata yang wajib setiap seseorang muslim, bila setiap seseorang muslim ni tak terkecuali dah tuan-tuan, semua dah cover kat situ. Setiap seseorang muslim itu wajib menuntut ilmu, maka dihuraikan oleh para ulama yang wajib dituntut itu adalah ilmu fardu ain yang 3, fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya. Jadi untuk nak faham lebih lanjut lagi kenapa rasional ditetapkan 3 ilmu ini sahaja yang wajib dipelajari, jadi rasionalnya cukup mendalam. Jadi ulama kata macam ni, kenapa wajib belajar 3 ni tuan-tuan? Sebab 3 ini berkaitan dengan amal. Kita nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mesti dengan mempelajari ilmu tauhid. Kita nak tunaikan salat, kita nak tunaikan zakat, kita nak tunaikan haji, kita nak puasa Ramadan, maka wajib dengan cara mempelajari ilmu fiqah. Seingat saya beberapa kuliah yang sebelum ni, saya ada bagi gambaran sikit apa akan berlaku kepada orang kalau tak belajar, tak mengaji ilmu fiqah betul-betul. Saya ulang balik contoh itu supaya kita ingatkan balik. Contoh yang sangat simpel tuan-tuan dan puan-puan. Orang tak belajar ilmu fiqah, orang tak belajar ilmu fiqah betul-betul, belum tentu dia tahu cara yang paling sempurna nak mandi wajib, mandi junub. Tidak mustahil orang dah berkahwin selama 40 tahun, lepas 40 tahun kita tanya, tuan macam apa rukun mandi wajib, belum tentu dia boleh jawab. Berapa ramai manusia yang bertahun-tahun dah berkahwin masih tak reti apa rukun mandi junub. Berapa ramai yang menganggap mandi junub tu sama macam mandi biasa-biasa, mandi petang-petang. Sedangkan mandi wajib itu tidak boleh sama dengan mandi petang-petang. Sebab mandi petang ni dia tak ada rukun, mandi je lah, letak sabun, bumbu, mandi, settle. Tapi mandi wajib ada 2 rukun yang mesti kena selesai. Tak selesai 2 rukun, tak sah mandi wajib tadi. Bagaimana keadaan seseorang yang dah berkahwin tapi tak reti mandi wajib kerana dia tak reti 2 rukun ni? Dia pun mandi macam biasa, mandi petang-petang, tanpa niat, tanpa meratakan air ke seluruh badan, mandi. Lepas tu dia sembahyang, lepas tu dia datang masjid, lepas tu dia baca Quran, dalam keadaan junub dia belum terangkat lagi. Dia dah berjunub, dia pergi mandi, tapi mandi dia tidak sah kerana tak cukup 2 rukun. Jadi junub dia tak settle lagi, masih berjunub. Tapi dia ingat dah settle, dia pun masuk dalam masjid, padahal haram hukum orang berjunub masuk dalam masjid. Dia pergi sembahyang, padahal haram hukum orang berjunub menunaikan sembahyang.
Dia pergi baca Quran, padahal haram orang berjunub membaca Quran. Kerana kesilapan dia tidak belajar betul-betul bab mandi wajib, menyebabkan dia salat, baca Quran, masuk masjid dalam keadaan berjunub. Ini masalah kalau tak belajar ilmu fiqah. Ini baru satu contoh mandi wajib. Belum cerita wuduk lagi. Tidak mustahil masih ada orang ya, bab wuduk pun belum betul-betul terang. Ini baru cerita bab wuduk dengan mandi wajib. Ada bab istinja. Kalau bab tayamum tu kita jarang-jarang lah tuan-tuan. Kita jarang tayamum. Kita ni jarang betul tayamum. Alhamdulillah, tempat kita ni sentiasa ada air. Kot air tak ada pun, sekejap-sekejap je lah air tak ada. Jarang kita menghadapi suasana ketiadaan air. Jadi kita jarang tayamum, kecuali kalau kita sakit letak bandage, okey, kenalah tayamum juga. Tapi nak kata jangan-jarang lah tayamum tu. Tapi mandi wajibnya, istinjaknya, wuduknya, selalu kita terlibat dengan perkara-perkara ini. Kalau tak belajar, nanti tersilap. Okey, salat macam mana? Apa perkara-perkara yang membatalkan salat? Zakat, bilakah kita kena bayar zakat? Berapa ramai orang yang dah cukup harta dia untuk menunaikan zakat, dia tak bayar zakat. Kepada siapa nak bayar zakat? Berapa ramai orang, dia keluar duit dia main bagi je dekat orang-orang yang dia rasa miskin. Dia rasa orang tu miskin, dia bagi duit dekat orang tu. Dia jumpa orang OKU contohnya, dia bagi duit dekat orang OKU. Zakat itu hanya sah kalau dibayar kepada 7 asnaf sahaja. Dan setiap satu asnaf itu ada detail dia. Bukan ni kita tengok orang tu susah, orang tu OKU contohnya, kita boleh bagi duit kat dia. Tidak semestinya macam tu. 7 asnaf. Jadi cerita bab zakat, cerita bab puasa. Kalau ilmu tak ada tuan-tuan, ketiadaan ilmu fiqah menyebabkan ibadat-ibadat wajib tadi terganggu. Ini cerita kalau orang lelaki sampai kepada orang perempuan. Ada namanya ilmu fiqh wanita. Ada hari-hari tertentu dia tak boleh sembahyang. Kalau dia sembahyang juga pada hari-hari tersebut, hukumnya berdosa. Ada hari-hari tertentu dia tak boleh puasa. Kalau dia puasa, dia hukumnya berdosa. Ada hari-hari yang dia wajib berpuasa. Kalau dia tak clear bab fiqh wanita ni, dia tak tahu yang keluar itu darah haid atau darah istihadah contoh. Dia tak reti bezakan haid dengan istihadah. Dia nak sembahyang ke dia nak tinggalkan sembahyang? Bulan puasa keluar darah, dia tak tahu, dia confused, ni darah ni haid ke istihadah ni. So nak tanya, dia nak tinggalkan puasa ke dia kena wajib berpuasa? Ini semua masalah-masalah hukum yang hanya akan jelas bila dipelajari. Tak belajar benda-benda ini, nanti bab ilmu tadi, bab amal tadi, dia sangkut. Ini contoh kalau ilmu fiqah lah. Kalau ilmu tasawuf lagi banyak contoh-contoh tuan-tuan. Cuma nak ceritanya, wajib belajar ilmu yang 3 cabang ini nak membawa kita kepada amal. Bila sangkut dekat ilmu, ulama kata orang yang gagal mempelajari ilmu fardu ain, hakikatnya dia sangkut dua-dua sekali. Bab ilmu dia dah sangkut sebab dia tak belajar. Bab amal nanti pun dia sangkut sebab amal dia akan rosak sebab ilmu tak ada. Jadi tak ada ilmu ni, dia sangkut dua-dua. Kalau orang ada ilmu tapi dia tak beramal, dia tahu tentang hukum makam tu tapi dia tak buat juga, maka berdosa dia kat satu lah, dia tak beramal. Tapi bab ilmu dia dah settle. Jadi orang kalau tak mengaji, dia akan menanggung 2 bentuk dosa. Dosa sebab tak mengaji, tak belajar ilmu fardu ain, dan dosa kerana ibadat dia yang cacat, yang tak sempurna disebabkan dia tak belajar tadi. Ini masalah. Sebab itu kita tengok kepentingan ilmu itu sendiri, dan kita tengok kepentingan kenapa Nabi SAW kata menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib ke atas setiap individu Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih panjang lagi ceritanya berkenaan ilmu fardu ain ini. Tinggal lagi cukuplah kita di situ. Satu lagi perkara yang perlu dititik beratkan kepada semua orang Islam adalah pastikan anak-anak yang berada di rumah juga terdedah kepada ilmu fardu ain. Dalam syariat kita,
hukum dia berumur 7 tahun. Umur 7 tahun. Budak-budak umur 7 tahun. Darjah berapa tu? Darjah 2 Darjah 2 ke darjah 3? Darjah 1. Budak-budak umur darjah 1 telah wajib dedahkan dia kepada ilmu fardu ain, supaya cecah umur dia 10 tahun dia dah boleh sembahyang sendiri. Dia kena sembahyang umur 10 tahun. Apa keperluan untuk dia sembahyang umur 10 tahun? Dia kena belajar pasal wuduk. Dia mesti kena belajar bab istinja. Dia mesti kena belajar bab mandi wajib. Dia mesti kena belajar tentang rukun-rukun solat. Dia mesti kena belajar tentang perkara-perkara yang membatalkan salat. Ini semua wajib settle sebelum umur dia 10 tahun. Itu adalah tanggungjawab seorang ibu dan ayah. Hari ini kalau ada budak-budak umur dah 15 tahun tak reti mandi wajib lagi, itu salah mak ayah masing-masing. Mak ayah yang menghantar anak-anak dia pergi belajar piano, bayar beribu setiap bulan belajar piano, belajar berenang, belajar taekwondo, belajar karate do, belajar tu dan ini, belajar tuition, semua tu tak ada masalah. Bukan masalah di kat sini. Tapi kenapa satu ilmu yang sangat diperlukan oleh anak ini, ilmu agama, ilmu fardu ain, tidak diajarkan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penting untuk kita tengok anak-anak kita di rumah itu, adakah mereka telah bersiap dengan ilmu fardu ain ataupun tidak. Jadi wallahu alam, masuk waktu isyak, kita berhenti di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.